Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda kerana komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Susulan dakwaan timbalan Presiden MIC M. Saravanan bahawa parti itu diketepikan oleh Kerajaan Perpaduan sekaligus mencetuskan perang mulut dengan pemimpin UMNO dan DAP. Presiden MIC S.A. Vigneswaran tampil menjelaskan bahawa semua pilihan kini terbuka. MIC sedia berunding dengan mana-mana pihak demi masa depan MIC dan kesejahteraan masyarakat India, katanya pada perhimpunan MIC Perak semalam. Bekas yang dipertua Dewan Negara itu berkata, MIC belum menerima jemputan daripada mana-mana parti atau gabungan lain, namun menyatakan sudah tiba masanya parti itu mengambil tindakan demi kepentingan parti. Jadi saya telah memutuskan untuk membuka pintu perbincangan dengan pihak lain. Jika ia memberi manfaat kepada parti, saya akan melakukan apa sahaja yang perlu untuk masyarakat India juga, katanya. Sebagai komponen Barisan Nasional BN, pengaruh MIC dilihat semakin merosot sejak pilihan raya umum 2008. Pada tahun 2020, MIC bersama UMNO dan MCA menyertai Perikatan Nasional PN bagi membentuk kerajaan selepas kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan PH yang hanya bertahan 22 bulan selepas menumbangkan Barisan Nasional BN pada tahun 2018. Dalam PRU 15 pada tahun 2022, MIC sekali lagi berdepan cabaran apabila hanya Saravanan berjaya mempertahankan kursi Parlimen Tapa, menjadikannya satu-satu wakil MIC di Dewan Rakyat. Vigneswaran pula gagal dalam percubaannya untuk merampas semula kursi Sungai Siput, bekas kubu kuat MIC yang pernah diwakili bekas presiden dan tokoh tersohor parti itu, Mendiang S. Samivelu. Di bawah pentadbiran kerajaan Madani, MIC dan MCA yang tidak mempunyai sebarang wakil dalam jemaah menteri turut berdepan desakan agar keluar daripada Barisan Nasional BN. Terdahulu, Saravanan memaklumkan bahawa MIC akan mengumumkan hala tujunya pada Perhimpunan Agung Tahunan parti itu pada Oktober ini. Presiden UMNO merangkap pengerusi Barisan Nasional BN, Ahmad Zahid Hamidi, kemudian menasihatkan MIC agar kekal bersama gabungan itu dan Kerajaan Perpaduan menyifatkan MIC sebuah parti tersusun yang konsisten memperjuangkan nasib masyarakat India. Ia adalah parti yang sangat berpengaruh. Saya percaya jika pengundi India kembali menyokong MIC, parti itu akan dapat mempunyai lebih ramai wakil di Parlimen dan DUN, katanya. Namun kenyataan Saravanan turut mengundang reaksi sinis beberapa pihak. Adun DAP M. Tulsi mencadangkan MIC keluar sahaja dari Kerajaan Madani jika merasakan parti itu seperti tetamu tidak diundang. Ahli Majlis Tertinggi UMNO, Puan Zakarsi pula menuduh Saravanan terlalu taksub dengan jawatan, satu kenyataan yang membuat Saravanan mengimbas semula pendirian tegas UMNO sebelum PRU yang lalu yang pernah menolak sebarang kerjasama dengan pengurusi Pakatan Harapan PH, Anwar Ibrahim dan juga DAP. Susulan dakwaan timbalan Presiden MIC M. Saravanan bahawa parti itu diketepikan oleh Kerajaan Perpaduan sekaligus mencetuskan perang mulut dengan pemimpin UMNO dan DAP. Presiden MIC S.A. Vigneswaran tampil menjelaskan bahawa semua pilihan kini terbuka. MIC sedia berunding dengan mana-mana pihak demi masa depan MIC dan kesejahteraan masyarakat India, katanya pada perhimpunan MIC Perak semalam. Bekas yang dipertua Dewan Negara itu berkata, MIC belum menerima jemputan daripada mana-mana parti atau gabungan lain, namun menyatakan sudah tiba masanya parti itu mengambil tindakan demi kepentingan parti. Jadi saya telah memutuskan untuk membuka pintu perbincangan dengan pihak lain.
Jika ia memberi manfaat kepada parti, saya akan melakukan apa sahaja yang perlu untuk masyarakat India juga, katanya. Sebagai komponen Barisan Nasional BN, pengaruh MIC dilihat semakin merosot sejak pilihan raya umum 2008. Pada tahun 2020, MIC bersama UMNO dan MCA menyertai Perikatan Nasional PN bagi membentuk kerajaan selepas kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan PH yang hanya bertahan 22 bulan selepas menumbangkan Barisan Nasional BN pada tahun 2018. Dalam PRU 15 pada tahun 2022, MIC sekali lagi berdepan cabaran apabila hanya Saravanan berjaya mempertahankan kursi Parlimen Tapa, menjadikannya satu-satu wakil MIC di Dewan Rakyat. Vigneswaran pula gagal dalam percubaannya untuk merampas semula kursi Sungai Siput, bekas kubu kuat MIC yang pernah diwakili bekas presiden dan tokoh tersohor parti itu, Mendiang S. Samivelu. Di bawah pentadbiran kerajaan Madani, MIC dan MCA yang tidak mempunyai sebarang wakil dalam jemaah menteri turut berdepan desakan agar keluar daripada Barisan Nasional BN. Terdahulu, Saravanan memaklumkan bahawa MIC akan mengumumkan hala tujunya pada Perhimpunan Agung Tahunan parti itu pada Oktober ini. Presiden UMNO merangkap pengerusi Barisan Nasional BN, Ahmad Zahid Hamidi, kemudian menasihatkan MIC agar kekal bersama gabungan itu dan Kerajaan Perpaduan, menyifatkan MIC sebuah parti tersusun yang konsisten memperjuangkan nasib masyarakat India. Ia adalah parti yang sangat berpengaruh. Saya percaya jika pengundi India kembali menyokong MIC, parti itu akan dapat mempunyai lebih ramai wakil di Parlimen dan DUN, katanya. Namun kenyataan Saravanan turut mengundang reaksi sinis beberapa pihak. Adun DAP, M. Tulsi mencadangkan MIC keluar sahaja dari Kerajaan Madani jika merasakan parti itu seperti tetamu tidak diundang. Ahli Majlis Tertinggi UMNO, Puan Zakarsi, pula menuduh Saravanan terlalu taksub dengan jawatan, satu kenyataan yang membuat Saravanan mengimbas semula pendirian tegas UMNO sebelum PRU yang lalu, yang pernah menolak sebarang kerjasama dengan pengurusi Pakatan Harapan PH, Anwar Ibrahim dan juga DAP. Susulan dakwaan timbalan Presiden MIC, M. Saravanan, bahawa parti itu diketepikan oleh Kerajaan Perpaduan sekaligus mencetuskan perang mulut dengan pemimpin UMNO dan DAP. Presiden MIC, S.A. Vigneswaran, tampil menjelaskan bahawa semua pilihan kini terbuka. MIC sedia berunding dengan mana-mana pihak demi masa depan MIC dan kesejahteraan masyarakat India, katanya pada Perhimpunan MIC Perak semalam.